Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbi ufilli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillahi ala ni'matil islami wal iman, wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kata muallif tua kitab penawar bagi hati, iaitu Al-Alimul Al-Allamah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala, wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Artinya, dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada menyaksikan atas kamu oleh segala tangan, telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu. Alhamdulillah, jadi yang pertama sekali kita bersyukurlah kepada Allah, yang mana Allah Ta'ala bagi nikmat dan rezeki kepada kita lagi, dan Allah Ta'ala pilih kita malam ni, boleh kita dengar orang ngajar, boleh kita mengaji ilmu agama. Ilmu agama ni ilmu hak fardu'in. Fardu'in ni pahal lah. Menata Tuhan suruh kita ngaji, Nabi suruh kita ngaji agama hak ilmu fardu'in ni. Pas kita malam ni boleh ngaji, kita boleh dengar orang ngajar ilmu agama ni, nak ayat atau Tuhan nak beri pahala kepada kita malam ni. Apa bukan saja pahala tu hawi kepada kita. Di mana tempat yang ada orang ngajar, di mana tempat yang ada orang baca, di mana tempat orang ada amal ibadat kepada Allah, di situ Allah Ta'ala wi rahmat turun. Dan saya berdoa dengan Allah Ta'ala malam ni, saya berdoa dengan Allah, minta wi Allah Ta'ala wak turun rahmat, wak turun rahmat, wak turun barakat kepada rumah kita semua hak mana duk dengar lah ni, hak masuk biar ni, hak masuk tagi kerana semua. Nah, saya berdoa dengan Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala wi rahmat dan barakat kepada kita semua. Amin, insya-Allah. Dan saya doa dengan Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala jauhkan daripada bala semualah. Nah, bala semua di kita semua. Amin, insya-Allah Ta'ala. Minta selamat belaka, insya-Allah Ta'ala. Amin. Habis itu, lepas tu kita semua hak masuk mari dah ni, kita bakat cek belaka dah. Kita bakat cek wisang kita, adik-adik kita, boleh bakat ngaji belaka. Kita kena ngaji ni di atas dunia ni lah. Kalau kita mati, tak boleh dah. Lepas tu kita ngaji sosok ilmu ni ke,
ia lebih baik daripada kita semaya malam lagi. Ada satu riwayat hadis, siapa ngaji satu bab, siapa ngaji satu ilmu, satu khamru, satu wicah hak agama Islam, nah maka orang itu boleh pahala lebih pada dia semaya sunat 1000 rakaat. Ada tak fak kita ramai-ramai ni boleh semaya sunat 1000 rakaat? Ada tak? Ramai-ramai fak kita ni, siapa hati hak boleh semaya sunat 1000 rakaat? Tak boleh. Tapi kita ngaji agama, kita ngaji ilmu agama, boleh pahala banyak tu. So pengak orang duduk semaya sunat 1000 rakaat, subhanallah. Sebab tu fak kita semua mujurlah yang mana Tuhan pilih kita malam ni, kita boleh ngaji. Nah, apa kita niat atau aku ngaji ilmu agama, aku dengar orang ngajar ni, nah, aku nak baiki diri aku. Baiki wiadi gano? Baiki wiadi Tuhan kasih. Wiadi Tuhan sayang. Niat baik tu nak kejahilan yang ada di kita. Nah, lepas tu nak Tuhan sayang kepada kita. Kita ngaji. Nah, lepas tu Nabi sebut dalam hadis, siapa yang duduk ngaji, siapa yang dengar orang ngajar ilmu agama, siapa yang duduk jalan di atas jalan syari ilmu agama, orang ni Allah Ta'ala dia mudah nah pergi kepada jalan syurga. Kecek mudah-mudah fak kita semua ni duduk jalan di atas jalan pergi syurga laka ni. Apa siapa hak yang lari pada kelah. Tuhan masuk dah dalam cong ni. Nampak ada yang ngajar masuk pak tubik. Mana kata dia duduk cari serupa dengan burung. Burung duduk legok tak boleh. Duduk cari sokmo lubang nak tubik pada gok. Kita kena wiadi serupa dengan ikan. Baiknya ikan ya tak sih. Ada dah ikan hak nak lopak tubik pada air. Ikan ke apa? Hak duduk dalam air tak boleh. Kena duduk atas darat. Ikan lah. Bukan kembuk kenang tak. Ikan. Ada tak? Tak ada. Ikan yang suka duduk dalam air. Kita kena suka duduk dalam ngaji. Buat ada orang ngajar pak, kita suka dengar orang ngajar. Yang kita jadi supaya dengan burung. Burung ni, nah, tuan yang buka pintu sikit, ya pun lari tubik lalu dah. Buat kita semua pun besar-besar lah kau dah. Nah, tua-tua lah kau dah. Kita bakal mikir lah kau, kita bakal ngaji. Kita ingat atau dulu ni kita ngaji kurang. Ngaji ponok pun tak ada lah mana. Ilmu pun kurang. Nah, lepas tu kita ngajilah kau tambah ilmu. Dengan sebab kita ngaji tambah ilmu ni lah Allah Ta'ala wiyalah hidayah kepada kita. Nah, insya-Allah Ta'ala retina oriate, orang hak mukallaf dah tu wajib kena ngaji belaka. Insya-Allah Ta'ala wa amma saja tak ngaji tak jadi. Wa amma tu wa amma lah kita kena ngaji hati. Ustaz amo panah dah hasmaye. Amo panah dah haposo kena ngaji lagi ke? Ya. Kalau kita semaya hati kita cuma apa guna? Kalau kita puasa tapi hati duk deki kok orang duk takabur, ada juga. Nah, semaya tu semayalah, hati kita kena cuci hati. Apa kena ngaji ya? Apa malam ni kita duk ngaji kitab penawar bagi hati ni, ubat nak fobat hati kita biar dicuci, biar dibersih. Hijab kita ngaji patu wa amma, patu hati kita bersih tu hijab Tuhan. Tuhan hak buat biar hati kita bersih. Bukan kita. Setengah orang kata ustaz payah nak biar hati bersih, nak biar hati cuci. Kalau kita tilik kepada kita tu ya, tapi Allah Ta'ala boleh buat hati kita cuci sebagaimana Tuhan buat hati Sayyidina Umar bin Khattab ni cuci. Hati Sayyidina Umar bin Khattab masa dulu ni ke, benci ke Nabi, nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi sejahat-jahat hati hak baik tu Tuhan tukar wiadi hati hak baik boleh. Nah, pafak kita semua pun dah insya-Allah. Dengan sebab kita duk dengar orang ngajar seumur ke, hati kita nak kerah tar mana, lebih pada batu lagi kerana ataupun supaya dengan batu hati kita kerah. Air ke walaupun ya nipis, walaupun ya air lemak hong leu, tapi air ni kalau ya jatuh di atas batu seumur, batu tu jadi gelang. Dak, duk jatuh seumur pas kita ni ke, lah ni tak juruh. Lah ni kita tak juruh mana, tapi buat kita duk dengar orang ngajar agama seumur, Allah Ta'ala akan buka hati kita kau sikit. InsyaAllah Ta'ala Tuhan kita jadi orang molek. Kita boleh taubat, kita boleh ngaji, kita boleh buat amal. Alhamdulillah. Nah, insyaAllah Ta'ala itu di antara. Jadi pak kita semua hak masuk maridah ni kita pakai cek lagi. Cek masuk dalam klum, cek masuk dalam sahang kita, adik-wadik kita, waris-waris kita cek. Dah ada satu orang ke ni hak sungguh. Ya ada satu orang ya ada waris dia ni tak juh mana, tak pakai kain kubur, tak semaya mana. Lepas tu nah, seorang mak kita kata mak lah rumah kita ke. Kita kata seorang mak ni, seorang mak ni, seorang ibu ni
Dia tu duk cek semua waris dia seorang ni hak tak semaya, hak tak pakai kubur dengar. Cek semua. Nah saya lesuk bila dia cek. Orang baba lain-lain pun nah, dia cek. Masuk alai waris orang tu. Waris orang tu kan dengar. Mula-mula tak saya dengar. Nah, mula-mula tak saya dengar. Oh, gapo yang ngajar, tak saya dengar tapi duk cek semua masuk dalam dia. Ya pun luar-luar terdengar aku. Baru dengar tu Allah Taala buka hati dia. Ya wasa takut aku duduk lagu ni tak kena weh. Duduk dengan tak pakai kain kubung, duduk dengan tak semaya tak kena. Hari ni ia boleh beki diri dia. Hari ni ia boleh katuk kain kubung, katuk kepala pakai kain kubung dan dia boleh jaga semaya. Hidayat bukan duk kita, duk di Allah. Siapa-siapa hak Tuhan nak beri hidayat, orang tu dapat hidayat. Kita hanya buat asbab ya. Hidayat bukan kita. Dah, hidayat duduk di Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta dengan Allah Taala, minta Tuhan bagi hidayah kepada kita dan minta Tuhan tetap cover kita semua dalam ngaji dan orang-orang lain pun boleh ngaji bersama dengan kita juga insya-Allah Taala. Amin. Nah, habis itu. Siapa yang ada Ustaz, waris-waris saya pun ada lagi tak ngaji agama Ustaz. Kita pakai doa lah ke. Kita pakai cek, kita pakai doa insya-Allah Tuhan bagi hidayah kepada dia. Kita buat asbab ya. Allah Ta'ala hak jawi hidayah na insya-Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Habis di situ. Siapa yang ada kitab penawar bagi hati kita buka. Buka di muka 5. Nah. Baris yang ketiga dikata dan firman Allah Ta'ala. Siapa yang tak ada kitab dengan lingo saja pun tak apa. Fang yang dia ke diamond kan. Boleh. Kita dengar saja pun tak apa. Kalau kita ada kitab, nah kita pun buka kitab. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Dan firman Allah Ta'ala, jadi gini, ya duduk royak dulu tu kata, kita ni kena menyuci, kita kena bersih anggota hak zahir. Dulu ya royak nak. Kita kena bersih anggota hak zahir daripada segala perbuatan yang keji. Nak kita kena bersih anggota hak zahir. Lepas tu anggota hak zahir ni ada 7 semua. Nah, mata linga 2. Nah, yang kedua linga, yang ketiga mulut, yang keempat perut, yang kelima kemaluan awak pet, yang keenam 2 tangan, yang ketujuh 2 kaki. Tu anggota hak zahir. Lepas tu anggota hak zahir ni sebesar-besar nikmat hak Tuhan beri kita. Lepas tu ya ayat pula kata wajib kita kena jaga anggota kita tu. Kena jaga mata, kena jaga linga, kena jaga mulut, kena jaga. Lepas tu kena syukur nikmat anggota hak Tuhan beri kepada kita. Lepas kalau kita tak syukur, kita tak jaga, mana tahu kita guna ikut seh. Mata hak Tuhan beri kepada kita guna ikut seh. Benda hak Tuhan larang pun kita tengok. Kaki kita jalan ikut seh. Tempat hak Tuhan larang pun kita pergi. Siapa yang guna nikmat Tuhan tak kena cara pergi buat benda haram, nikmat tu akan jadi saksi lawan kita, akan jadi payah royak kepada Tuhan di hari akhirat esok. Kata kita buat dosa terhadap Tuhan. Supaya Tuhan royak dalam Quran surah Yasin ke hak dulu ke, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kiamat esok Allah Taala kunci mulut. Di hari kiamat esok mulut tak boleh kecek. Di atas dunia ni mulut boleh kecek ni. Tangan tak boleh kecek, linga tak boleh kecek, kaki tak boleh kecek di atas dunia ni. Mulut saja boleh kecek. Tapi di hari akhirat esok, Nabi Allah Taala sebut dalam Quran surah Yasin tu, di hari kiamat esok Tuhan katuk mulut. Mulut ni tak boleh kecek. Pas gapo hak kecek? Tangan kecek, linga kecek, kaki kecek. Kecek royak kepada Tuhan semua. Kata tangan buat benda maksiat gapo hati. Hak tu. Hak dulu. Hak dulu. Pas kita nak sambunglah. Dan firman Allah Taala. Ni ayat Quran nak royak kata anggota hak kita duduk buat benda haram. Mata kita ke, tangan kita duduk buat benda maksiat, linga kita duduk dengar benda maksiat, kaki kita duduk jalan tempat maksiat tu ke, ya jadi payah, jadi saksi lah ke. Di hari akhirat esok atas kita, ya lawan kita. Mana satu ayat lagi, dan firman Allah Ta'ala. Jumpa dah dalam kitab tu. Siapa ada kitab di muka 5 di baris yang ketiga. Dan firman Allah Ta'ala,
wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Ya buat akal satu tu, tengok bawah suk tu. Ya buat akal satu bawah suk tu. Nah, ya buat surah Fussilat. Ayat ni duduk dalam surah Fussilat. Ayat rogong ni lomong. Lomong ayat tu, nah, 22. 22. Artinya, dan tiada ada kamu dahulu. Dahulu ni bila? Di dalam dunia. Di dalam dunia tu dia nak tafsir dahulu. Dahulu tu. Nah, yang apa ni? Dia kata tiada kamu dahulu, yakni dalam dunia dulu mu ni bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan. Ya nak ayat atas tu hari ana. Tu hari atas mu ke di atas dunia dulu Di atas dunia dulu ni mu buat jahat tu ke yang mu wasa kata tak ada siapa nampak. Mu yang wasa kata mu dak buat benda maksiat ni sore mu ya tak ada siapa nampak, tak ada siapa jadi payang di atas benda maksiat hak mu buat. Mu jangan pahal lagu tu kata. Tengok tu riwayat. Nah, no ayat walaupun mu buat tempat gelap, buat sore, buat tempat gelap tak ada orang nampak. Mu buat benda jahat tu. Mu jangan kata mu buat nusuk tak ada orang nampak dah tu. Nah, bersembunyi tu daripada menyaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu. Tak. Nak rakyat kata semua tubuh badan kita tu ya nampak belaka kata kita duduk buat benda maksiat gapo di atas dunia. Dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut. Tengok. Fak kita semua ke, misal kita buat satu benda maksiat, kita kena buat ngah tangan ke, ngah kaki ke, ngah mata ke, ngah mulut ke. Contoh misal zina, zina. Zina ni kena pergi di satu tempat, contoh rongran contoh. Kaki jalan lagi situ. Lepas tu tangan pergi. Nah, dak mata lagi, mulut lagi, segala anggota hak ni tu. Duduk buat benda maksiat zina tu ke, segala anggota ni lah jadi saksi di atas di hari akhirat esok. Di hari akhirat esok ni tangan, kaki, tubuh badan kita semua ni ke, dia royak depan Tuhan, dia royak di Tuhan laka. Kata kita buat benda maksiat gapo? Kita zina sungguh. Tuhan royak ni tangan royak. Hei Tuhan, aku pergi tina tu zina. Hei Tuhan, kaki royak. Hei Tuhan, aku jalan lagi situ sungguh. Kita nak tusuk sikit habuk tak boleh kok saksi ni. Sebab tu kalau tak ada orang nampak kata kita buat benda maksiat, tapi ni tangan nampak, kaki nampak, linga nampak, kulit kita nampak. Apa benda ni jadi saksi lawan kita, jadi saksi depan Tuhan di hari akhirat esok. Ni kulit ni lah anggota kita ni, awak-awak hak ada di kita ni lah jadi payah royak Tuhan. Ni Tuhan royak dalam Quran diri ni. Buka kitab, buka tafsir Quran, buka ayat Quran. Nah, kita buka dalam TikTok, dalam Facebook tak jumpa. Kena buka kitab, kena ngaji baru dia jumpa. Ni benar hak kita kena jumpa di hari akhirat. Kita curi, kita main judi, kita buat gapo, buat sore, buat nusuk-nusuk. Tuhan kata mu yang rasa kata tak ada orang nampak mu buat benda maksiat dah. Mu yang rasa kata nah tak ada siapa yang disaksi dah. Mu yang rasa kata tak ada payah. Bani payah hak nampak buat benda maksiat. Di hari akhirat esok ni tanganmu, nah kulit tubuh badanmu akan jadi saksi di hari akhirat. Bah ayat pula. Dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut. Tengok. Kita nak pergi mana-mana buat benda maksiat gapo, kita kena pergi anggota tubuh badan ni. Tak. Kita nak tusuk di mata kita, sewi tahu kata kita buat gapo benda maksiat, boleh tak? Tak boleh. Misal kita nak zina, nak zina.
Kita nak kita tak sewi mata tahu kata kita zina. Kita tak sewi kaki tahu kata kita zina. Kita tak sewi tangan kita tahu kata zina. Boleh tak kita nak becek dengan tangan, kita nak becek dengan kaki kita? Tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Tak boleh nak becek. Dia kena pergi kali. Lepas kita kena ingat segala anggota tubuh badan kita tu, dia tengok semua maksiat hak kita buat. Pas segala anggota tubuh badan kita tu lah, dia akan royak depan Tuhan di hari akhirat. Tak ada manusia nampak. Sang kita tak nampak, mabah kita tak nampak, anak-anak kita tak nampak, bini kita tak nampak, tok lelaki kita tak nampak. Tapi anggota yang ada di atas kita tu, dia nampak, dan dia lah, anggota ni lah. Tuhan terana, di hari akhirat esok, dia jadi saksi, dia jadi payang. Supaya kita naik seh. Ada orang yang atas kita ni, bunuh orang. Contoh, bunuh orang. Kita naik mana payang, hak kata, nampak kata dia ni bunuh orang. Mana laktan, ni ada payang. 3 orang payang ataupun 4 orang nampak kata kita bunuh orang. Kita salah sungguh. Apa Tuhan di hari akhirat esok, Tuhan bakit saksi. Tengok kita tengok dalam surat ni, kita zina, kita mabuk, contoh atau maksiat kita buat. Maka Tuhan bakit saksi. Siapa nak jadi payah ni? Siapa yang nampak kata yang ni buat benda maksiat di atas dunia? Siapa? Maka Tuhan bakit tangan kaki hafak kita ni. Tangan kaki hafak kita, tubuh badan kita ni royak depan Tuhan diri di hari akhirat. Allah, inilah sebab tu takut. Sebab tu takut Allah Rabbi. Dia kata tak boleh kita nak tusuk di sekalian saksi yang tersebut. Yang tersebut tu kena kepada segala kulit, segala anggota tu lah. Tak boleh kita nak tusuk. Cuba kita gambar tengok tak usah takut atik kerana kita semua ni. Allahu Rabbi Karim. Malaikat boleh kita tusuk juga dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Mana tahu jangan buat dulu dah. Kalau kita tak sewi tangan kita, kaki kita, nampak kita benda maksiat ke, jangan buat dulu. Usah buat dulu. Kalau kita tak ada buat ke, mana tangan nak nampak, kaki nak nampak, sebab kita tak buat dulu lagi dah. Dah. So situ. Dia kata tak boleh kita nak tusuk di anggota kita tu kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya anggota daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat. Tu. Yalah tak? Kita pergi mana-mana, kita bawa kaki kita pergi juga. Kita pergi mana-mana, kita bawa tangan pergi juga. Kita pergi mana-mana, kita bawa telinga pergi juga. Pas semua anggota kita awal waktu dia jadi payang lawan kita di hari akhirat nak ayat atas. Mulut tu hai kecil dah di hari akhirat ni. Tak siwi kecek buat apa, kecek pun bohong. Mencuri tak? Tak, mulut kata tak, tapi kalau tangan boleh kecek tu, tangan nak ayat atas ya, akulah hak ambil bahagian ni, akulah hak apa ni, akulah hak curi. Kaki nak ayat atas, akulah jalan lagi tempat curi tu. Tapi di atas dunia, Tuhan tak tunjuk lagu tu lagi. Di hari akhirat esok, Tuhan tunjuk. Kalau kita kira ibu bapa adik akak semua, Tuhan ni tahu dah lagi. Misalnya kita zina, Tuhan tahu tak kata kita zina? Tahu. Kita curi barang orang, Tuhan tahu tak kata kita curi? Tahu. Padangan Tuhan ya. Padangan Tuhan sore pun cukup dah. Tak kena panggil, tak kena bakit kaki tangan hak kita ni. Tak kena tanya kaki, tak kena tanya tangan. Padangan Tuhan ya, aku tahu semua maksiat hak muda buat di atas dunia. Padangan tu dah. Habis licin dah kita. Allah Rabbi Karim. Padangan hak tu ya. Tapi dak, Tuhan nak tunjuk kata dia adil sungguh. Nama ke mengata aku tak sungguh pula. Tuhan bakitkan saksi. Sebab tu ibu bapa adik akak, nikmat-nikmat hak Tuhan beri kepada kita, Tuhan akan tanya satu per satu.
Sebab ni amanah. Hak kita kena jaga, jangan kena, jangan guna kut jahat, jangan guna kut tak molek. Sebab tu kita kena guna kut molek baru dia selamat di kita. Cai hai peng prayod orang panggil. Tak. Allahumma salli ala Muhammad. Ulama kita sebut ke ada 4 saksi semua. 4 perkara ni Tuhan bakit di hari akhirat esok untuk jadi payan kata kita buat benda maksiat sungguh di atas dunia. Kita nak lari pada si payan ni medan. Dia duduk kali dengan kita semua 4 perkara ni ada di kita. Kita minum mabuk, kita curi barang orang, kita duk ngopak, kita buat benda maksiat gapo di atas dunia. 4 saksi ni, 4 payan ni ada di kita belakang. Nak lari dia tak boleh. Pertama, malaikat raqib atid. Malaikat raqib hak duk belah kanan kita, malaikat atid duk belah kiri kita. Dua malaikat ni ya ada ya masa kita balik sampai kita mati. Ya tak lari mana. Hijab dia duk tulis amalan kita. Malaikat raqib atid ni hijab dia ke apa? Dia duk tulis gapo hak kita kecek, gapo hak kita dengar, gapo hak kita buat, gapo hak kita jalan, semua malaikat raqib atid dia tulis habis. Kalau benda molek, kita tengok benda molek, malaikat raqib dia tulis pahala. Kalau kita dengar benda molek, malaikat raqib dia tulis pahala. Kalau kita jalan di tempat molek, malaikat raqib dia tulis pahala. Kalau kita kecek benda jahat, kalau kita dengar benda jahat, kalau kita tengok benda jahat, kalau kita jalan di tempat jahat, malaikat atid pula dia tulis. Nak wayat atau yang pertama, malaikat raqib atid duduk dengan kita semua, dan malaikat raqib atid ni dia akan jadi payan, dia akan jadi saksi. Tuhan tanya dia di hari akhirat esok, sungguh ke tak ya ni di atas dunia zina? Raqib atid kata, ya, aku nampak ya Allah. Pak kita beriman lah ke kata raqib atid ada kelingan kita ni. Masalah ni raqib atid ada ni. Hanya kita tak nampak ya, bukan tak ada. So, saksi hak Tuhan akan bakit di hari akhirat esok. Untuk jadi saksi kata kita buat jahat di atas dunia. Yang kedua apa? Amalan hak malaikat raqib atid tulis. Malaikat raqib atid dia nampak sedah, lepas tu dia tulis pula dalam surat hak Tuhan with dia. Mu tulis dalam surat ni dah, ambil je kita akhir balik sampai kita mati. Malaikat raqib atid dia tak tidur. Nah, dia tak tidur, dia tulis semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Surat tu jadi payan. Yang ketiga, bombing hak kita jijak. Kita duk jalan atas bombing, tak ada siapa duk naya seorang habuk pun. Duk jalan atas bombing. Bombing tu jadi saksi juga. Yang keempat, anggota tubuh badan kita. Tangan kita, kaki kita, kulit tubuh badan kita, linga kita, semua jadi saksi. Di pada masyarakat hari akhirat esok kata kita buat kejahatan. Sebab itulah wasa wani dak lagi nak buat benda maksiat, wani dak lagi nak zina, wani dak lagi nak derhaka kepada Allah, nak minum benda mabuk, nak kecek ngupak, wani dak lagi. Bagi kita nak kecek ngupak bila ke, bagi kita nak kata ke orang, bagi kita nak tenuh orang, ingat raqib atid duk dengar ni, duk tengok ni. Lepas tu raqib atid nak tulis benda kita ngupak. Nak tubuh badan kita pun nampak lah ke. Pas semua ni akan jadi payan di kita. Walaupun kita tak ingat, tapi ia tu ingat semua. Patut Ustaz, kita ni siap lah. Banyak dosa kita buat masa dulu. Patut nak buat baik mana Ustaz? Kita kena taubat. Kalau kita biasa buat benda zina, biasa mabuk, apa semua tu, kita kena taubat. Baru di hari akhirat esok, tak ada lah dosa tu. Bahawa tak ada dosa tu, nah, anggota kita tu nak wayak ke Tuhan tak ada lah. Sebab kita taubat dah di atas dunia. Jadi we peringatan di kita semua. Lain kali lepas padan ni nak buat kena hak lepas mari dah kita nak taubat sah lah. Lepas padan ni ambil ya hari ni, pas hari ni pun nak pimai pula, hari baru pula, tahun baru pula. Ambil yang lepas ni sampai kita mati. Tiap kali kita saat ni tu nak buat benda dosa, nak buat benda haram ke apa, ingat Tuhan duk tengok kita. Raqib atid duk kali dengan kita.
tubuh badan semua ni duk tengok akan jadi saksi di hari akhirat esok belaka. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu kita semua kena pakat. Ni lah apa nyata di antara faedah kita ngaji ilmu agama. Kita boleh beki diri. Tempat hak tak kena, kita boleh beki wadi kena. Boleh wi peringatan diri kita. Boleh wi kita hak ni tu takut kepada akhirat, takut kepada Allah Taala. Dan insya-Allah Taala habis di situ. Itu di antara. Jadi kecek mudah-mudah hatanya kita kena pakai jagalah anggota tubuh badan kita. Yang inilah kita guna 7 anggota ni kok jalan hari. Nah, 7 anggota ni yang kita guna kok jalan hari. Yang ibu bapa adik akak, yang guna mata tengok benar hari. Yang kita guna mulut kita kecek benar hari. Yang kita guna perut kita tu bubuh benar hari. Yang duk makan benar hari. Yang kita duduk guna kemaluan kita tu duk zina. Yang kita guna tangan kita tu duduk guna kok haram. Yang kita guna kaki kita kok jalan haram. 7 anggota ni yang kita guna kok jalan haram. Lepas tu kita kena guna kok jalan hak molek. Sebab itulah. Setengah orang tu kita lari dah tak usah gilah tempat benda maksiat lagu tu. Gi countdown, gi tempat konsert gapo semua tu tempat maksiat yang gi. Hai, aku jalan dengan kakiku bukan aku kaki mu jalan. Ya kecek. Tak kena kecek lah tu. Kaki hak tu hak mu guna tu kaki tu bukan hak mu sungguh pun. Hak tu hawi kepada mu dan tu lari. Mu yang guna kaki hak tu hawi tu gi tempat hak tak molek tu lari. Aku hanya wi peringat. Takut mu lupa, takut mu nak tak ingat habis tu. Allahu Rabbi patu hawaya wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa-siapa yang kufur nikmat Allah, siapa-siapa yang kufur nikmat aku, aku akan seksa dia sangat-sangat pedih. Wal iyazabillah, takutnya kafir kita semua tak takut seksa Tuhan, takut di hari akhirat esok hak takut sekali. Tak ada siapa boleh tolong kita dah kalau Tuhan nak seksa kita. Sebab tu kita pakat kalau misalnya kita duk buat benda haram, kok bang kita guna 7 anggota ni kok jalan haram, kita pakatlah taubat pakat istighfar semua. Hari-hari kita duduk kecek benda haram, duk tengok benda haram, duk dengar benda haram. Kita yang luput istighfar. Istighfar semua. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setengah orang tu aku salah gapo kena istighfar. Zina pun dak. Minum arak pun dak. Mata tengok benda haram, lingo dengar benda haram, kecek benda haram tu dosa dengan Tuhan. Kena istighfar lah. Jangan wasa kata kita tak salah. Nabi sebut dah kata manusia semua ni ada salah dengan Tuhan. Hanya sikit banyak gitu yalah. Allahu Rabbi. Jadi kita ngaji ni mudah-mudahan jadi satu peringatan. Kamti yang difak kita semua insya-Allah taala habis. Tengok lagi tak pula. Dia kata selagi menyebut hamba ni kena kepada Tuhan kita iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Madili. Selagi depan tu. Selagi ni makna benda hak depan lah. Menyebut hamba ni Tuhan kita akan 7 fasal. Bagi segala anggota yang 7 yang tersebut. Manata lepas pada ni Tuhan kita ni iaitu Syekh Abdul Qadir ni Al-Madili, dia nak sebutlah 7 anggota hak zahir tu ada gapo ratik dan Tuhan suruh kita guna kok mana, lari guna kok mana ratik. Ia nak sebut dengan jalan satu persatu dengan rilayat. Dengan rilayat. InsyaAllah kita bakal mari ngajilah ko. Kita kena guna wiadi molek. Kadang-kadang kita tak tahu sebab tu kita guna tak kena. Kita main ngaji. Main ngaji. Jadi wajib atas kita kena jaga 7 anggota ni dan kena syukur nikmat. Jalan hak lagu mana, hak Tuhan larang mu yang guna 7 anggota kok jalan ni dan jalan hak mana Tuhan suruh kita guna 7 anggota. Kita main ngaji lagu mana. Kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Kitab yang pertama yakni daripada 3 kitab hak dia sebut dulu. Baik ni. Ya dalam kitab penawar bagi hati ni ya ada
tiga puan, tiga panggil tu, tiga wakah besar-besar. Dalam kitab Penawar bagi hati suti satu, satu ia nak cara tujuh anggota hak zahir. Yang dua ia nak cara sifat mazmumah, sifat hak cemar, hak adalah hati. Yang tiga ia nak cara sifat mahmudah, sifat hak puji, sifat hak molek, hak kita kena wi adalah hati. Tiga semua hak besar-besar hak sebut dalam kitab Penawar ni. Jadi yang pertama yang royak atau pada menyatakan nak hurai segala anggota yang tujuh. Nak hurai segala anggota yang tujuh. Sebab musannaf tua kitab Penawar bagi hati ni yang royak dah dulu anak tangga nak bersih hati kita ni, kita kena bersih dulu ke anggota hak zahir. Apabila anggota hak zahir tu bersih, hati kita tu jadi bersih. Bagaimana? Contoh, mata kita hak ni tu, kita guna tengok benda molek. Bagaimana? Kita tengok Quran. Kita tengok makhluk Tuhan, lepas tu ingat kepada Tuhan. Hati bersih lah agak tu. Hati molek lah lagu tu. Kalau mata kita, mata ni anggota hak zahir ni. Tak? Mata anggota hak zahir. Mata kita tengok di bukit, tengok langit, kita ingat atau bukit langit semua ni tu hewan. Jadi hati kita ingat kepada Allah. Nak tanya kata hati kita dia ingat kepada Tuhan tu, hati kita molek tak lagi tu? Kalau dia ingat kepada Tuhan tu, tanah katanya hati dia ingat kepada Tuhan tu, hati molek tu sebab tu dia nak kecek anggota hak zahir dulu. Sebab tujuh anggota ni kalau kita buat benda maksiat, hati jadi gelap, hati jadi katuk. Hati jadi katuk, hati jadi gelap sebab tujuh anggota ni dia buat benda maksiat. Mata duk tengok benda maksiat, mulut duk kecek benda maksiat, telinga duk dengar benda maksiat, hati jadi gelap. Hati jadi gelap. Faham tak? Sebab tu dia nak oyak, apabila kita bersih anggota hak zahir luar, hati kita pun jadi bersih. Supaya mulut kita baca Quran. Mulut ni anggota hak zahir. Lidah kita, mulut kita anggota hak zahir. Anggota hak zahir ni mulut ni duk baca Quran. Buat wi hati kita cerah tak? Buat wi hati kita bersih tak? Ya, buat wi hati kita bersih. Tu sebab itulah dia nak oyak dulu, dia nak cara dulu anggota yang tujuh hak zahir tu. Anggota yang tujuh, mata, telinga, mulut, lepas tu kemaluan awak pet, lepas tu tangan, lepas tu kaki. Tujuh semua ni dia nak sebut sosa. Mata beana kita kena guna, lepas tu tak boleh kita tengok gapo. Kita main ngaji dah insya-Allah. Ada padanya kitab pertama ni tujuh fasal. Fasal ni cara lah, tujuh cara tujuh bab, tujuh pintu semua. Pintu pertama, mata. Pintu yang dua, telinga. Pintu yang tiga, mulut. Pintu yang keempat, perut. Pintu yang lima, kemaluan kita. Kemaluan farad atau zakat. Pintu yang keenam, tangan. Pintu yang tujuh, kaki. Tujuh semua. Dia nak cara, dia nak hurai sosa. Lepas tujuh anggota ni lah hak Tuhan tanya di hari akhirat esok pula tu. Kata mata mengguna kok mana, telinga mengguna kok mana. Sebab tu kita nak ngaji. Kita tanyalah diri kita peksalah diri kita dulu belum pada Tuhan peksa kita. Kalau Tuhan peksa kita, habislah kita nak kekai. Kalau kita semua peksa dulu diri kita. Mataku aku duk guna kok mana telinga aku duk guna kok mana tangan aku duk guna kok mana kita peksa kita dulu. Kalau kita peksa kita dulu, kita tahu kata kuambuk pun kita ada, kita boleh beki. Kalau kita tak peksa kita tak nampak. Sebab itulah hidup kita di atas dunia ni ya pendek. Ciwit rau buluk ni berataan pendek. Seta ya. Memi wela po ti kita nak gaduh haure. Memi wela po ti kita nak gi gaduh, nak gi peksa, nak gi duduk cara haure. Kita caralah, kita ambil lah masa di atas dunia ni hak Tuhan beri nyawa kepada kita, cara hak kita. Mulut kita duk kecek benda molek dak lagi.
Linga kita duk guna dengan benda molek dak lagi. Mata kita duk tengok benda molek dak lagi. Cara hak tu. Bukan suruh cara hak anak bini saja. Hak tu kena dah. Hak ni pun ya juga. Sebab itulah mudah-mudahan dengan sebab kita ngaji ni, kita dapat hidayah dan taufik daripada Allah Taala, insya-Allah. Malam ni kita masuk fasal yang pertama. Lepas tu ibu bapa ada akak fak kita semua pakat cek belaka hati. Kita pakat cek we adik-adik kita, we anak-anak. Ya benar ni, benar wajib, benar besar ni. Kalau kita guna mata tak kena, Tuhan seksa kita. Di hari akhirat esok, di atas dunia tak lagi. Sebab itulah mata kita tengok. Kita mari tengok lagi kitab lalu dah lah. Kita nanti hurai kali go. Fasal yang pertama, yakni daripada 7 fasal lah, pada menyatakan mata. Pas dengan mata ni lah, ya ada jalan kok baik dan ada juga jalan kok jahat. Ya duduk atas kita guna. Kalau kita guna mata kita ni tengok benda baik, kita boleh pahala. Kalau kita guna mata kita tengok benda jahat, kita boleh dosa. Atas kita guna. Sebab tu kita ngaji ni, kita nak beritahu lah. Kata mata ni kita kena guna kok mana, tak boleh guna kok mana. Back tu habis. Jadi fasal yang pertama nak cara, mana tahu fasal yang pertama pitu mula-mula nak cara sini ni ya ada 7 semua, 7 anggota. Anggota hak mula-mula nak cara ni, nak ngaji ni, anggota mata. Anggota mata. Ketahui olehmu. I'lam. Kalau bahasa Arab, i'lam, ketahui olehmu. Mu ni kena kepada orang yang duk ngaji kitab ya semualah. Masuk saya dan fak kita semua yang duk dengar ke rumah ni. Bahawasanya mata engkau itu, mata kita tu, kena ayat di fak kita selaginya, mata hak kita duk cara sini, mata hak ada sifat basar. Faham tak? Mata hak ada sifat basar. Gapo mata hak ada sifat basar? Mata hak nampak. Mata hak boleh tengok, nampak Ya ada juga mata tu ada butir mata tapi tak nampak gambar, tak nampak, mata buta. Mana tahu mata buta ni ya tak ada sifat basar. Kalau orang mata buta tak masuk cara dalam bab ni. Tak masuk dalam bab ni. Jadi, orang yang mata celak tu masuk dalam bab ni. Orang yang mata celak, orang yang mata nampak ada sifat basar dengan sebab sifat basar ada di mata kita ni lah. Kita boleh nampak pohon kayu, kita boleh nampak rumah, boleh nampak kereta motor. Jadi orang yang ada sifat basar di mata tu, orang yang tak buta tu dengan baik. Ya nak ayat apa? Dia kata ketahui olehmu. Mu kena tahu, hei orang duk ngaji ni, hei fak kita semua, bahawasanya mata engkau itu ni, mata ni hak kita duk celak tengok nampak ni menjadikan dia kan mata tu oleh Allah Taala bagi engkau. Tengok. Ya ayat di kita mula-mula kata Tuhan buat mata widi kita ni hak ni orang beriman semua tahu belaka. Faham tak? Ni kalau tanya sore-sore, bos tanya orang ngaji tadika, budak ngaji tadika punya boleh royak. Hei adik, mata hak adik ni ni mata hak adik dua tim mata ni siapa hak buat mata wi kat adik tu? Ya tak jawab kata mak dia, ya tak jawab kata abah dia, ya jawab kata Allah. Apa sini pun supalah. Siapa yang buat mata wi kita ni? Pak kita semua jawab katanya Allah buat mata wi kita. Hak tu kita semua tahu belaka. Tapi hak kita semua tak tahu ni, Tuhan buat mata wid kita ni untuk kita guna kok mana. Hak tu kita banyak ke tak tahu. Tahu sekadar Tuhan saat ni tu buat mata wid kita. Siapa buat mata kita ni? Allah buat. Tuhan buat mata ni. Lepas tu Tuhan suruh kita guna mata ni kok mana? Banyak ke kita semua tak tahu. Supaya tu juga kita hidup mari di atas dunia ni. Kalau tanya kata siapa yang kita hidup di atas dunia, siapa hak buat kita hidup di atas dunia, krai ke pusang rauken ma, kita jawab katanya Allah. Allah ke putisang rauken ma.
Tapi banyak kafir kita semua tu tak tahu hak ni. Mana? Tuhan buat kita mari di atas dunia ni untuk gapo? Tuhan suruh kita buat gapo di atas dunia. Hak ni banyak kita tak tahu. Kadang-kadang ya ingat atanya kita kena kita mi kuang fan, kita tong tham kuang fan, kita hai dai kon ti kita cacak luk ni pai. Kuang fan jaga nama tak tahu ikutlah. Salah kau ustaz kita ada kuang fan, tak salah. Kita ada kuang fan kena ada rumah, ada kereta. Kita buat wijaya tu tak apa. Tapi jangan lupa kita ada akhirat. Kuang fan hak kita kena wi ada le otak juga ena. Wi kita selamat di hari akhirat esok. Ciwit hak ni randa ni rangka. Nah, kita gini bapak tak sah rurah tak apa. Nah, demo nak ada kuang fan rumah besar kereta mau duit banyak. Demo nak mikir baik tu. Kuang fan demo baik tu pun tak ada salah. Ada anak ramai, ada tok laki bini yang kata gilah. Tapi hak tu sama tara di atas dunia ya. Kalau kita mati habis licin hak tu tak boleh nak guna sikit habuk. Hak pentingnya sekali kuang fan hak kita tu kena wi kita jaya di hari akhirat. Nah di hari akhirat esok aku selamat, aku boleh masuk syurga. Faham? Kita kena wi ada hak tu belaka. Nah, kalau kita jaya di atas dunia, ada kereta, ada motor, ada anak, ada mini yang ada tok laki yang tapi kita tak ada iman, kita tak ada Islam, iman tak sempurna, Islam tak sempurna, semaya tak sempurna, puasa tak sempurna, Quran tak sempurna. Orang ni di hari akhirat esok tak selamat. Paciwit di hari akhirat esok ni selama-lama nah. Bukan 40 tahun, bukan 80 tahun supaya dunia, bukan. Kita orang beriman kena khabar dah, kena sedar dah. Kena khabar dah, kena sedar dah nah. Allahu Rabbi ya Karim. Ni. Supaya ni dia kata sini mata engkau itu menjadi akan mata tu oleh Allah bagi engkau, oleh Allah Taala bagi engkau. Ya nak ayat atas mata ni Tuhan buat widi kita, Tuhan menjadikan kepada kita. Hak ni tahu belaka, tapi hak kita semua tak tahu tu untuk gapo. Nah, kita apa ni? Untuk gapo Tuhan buat. Kita kena guna mata ni tengok gapo. Hak tu banyak kita hak ni tu tak tahu. Sebab tu duk tengok kat sini tu. Kita main ngaji. Kita main ngaji. Jadi yang pertama kita kena yakin kata mata ni Tuhan buat widi kita. Anggota mata ni Tuhan buat widi kita. Tuhan buat saat ni tu kerana beberapa faedah. Yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Hikmat ataupun kegunaan. Nah, ya semua Allah Taala buat ni ke ya ada faedah belaka. Nak buat apa? Tuhan kata wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah Allah menjadikan langit dan bumi dan barang yang ada di antara langit bumi tu tidak sia-sia. Menata Allah Taala buat semua langit dan bumi dan benda hak ada dalam langit bumi. Mana? Manusia ke? Semua Tuhan buat tu ada hikmat laka. Pak Allah Ta'ala ni buat mata widi kita. Tuhan buat mata widi kita ni ada hikmat. Ada faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia yang ada dua. Satu untuk kita guna ke dunia, yang dua untuk kita guna ke akhirat. Bagaimana guna ke akhirat? Kita guna mata, kok jalan ni jadi akhirat, jadi boleh pahala lalu dah. Kita mari dengar. Maka setengah daripada segala faedah nya mata yang bangsa akhirat. Ya nak bila hak kita guna mata kita ni tengok benda ni, tengok gua ni pak jadi akhirat, jadi boleh pahala lalu dah. Mana kita main ngaji. Ni fak kita semua ada mata lah ke? Pas kita guna atiklah mata kita ni jadi akhirat. Malam ni kita nak main ngaji. Hari ni kita umur berapa dah? 50, 60, 70, 80. Kita guna mata kita jadi akhirat tak lagi. Kita guna mata kita ke akhirat tak lagi. Cuba cek molek. Umur banyak dah. Kalau kita tak tahu, kita mari ngaji. Mari ngaji. Mana setengah daripada faedah mata ke bangsa akhirat tu. Faedah ke bangsa akhirat ni. Kita guna mata ke jalan ni pak jadi akhirat. Apa jadi akhirat? Jadi boleh pahala lalu dah. Apabila sebut kata boleh pahala, bermakna duduk dalam ibadat kepada Allah. Ni
Mata kita ni ke boleh buat ibadat kepada Allah, bukan saja semaya, buat ibadat bukan saja puasa, buat ibadat bukan saja nak pergi buat haji umrah, ibadat semaya, ibadat puasa, ibadat buat haji umrah, ibadat kita guna mata kita tengok ke benda hak Tuhan suruh pun jadi ibadat, jadi amalan soleh juga. Kita mari tengok gapo. Yang pertama, memandang ni tengok kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lainnya lain daripada langit, matahari, bulan, bintang, makhluk Tuhan semualah. Tu dia kata tengok di langit. Tengok langit, tengok di matahari, hak ni pecah sikit. Tengok di matahari, tengok di bulan, tengok di bintang dan lainnya lain pada ni lagi lah. Kita katakanlah tengok di bumi, tengok di bukit, tengok di pohon kayu. Kita bagilah lain tu banyaklah. Kita tengok di langit, kita tengok di bumi. Tengok apa? Memandang tu supaya berdalil engkau dengan dia, dengan memandang tu atas ada Allah dan atas keasaannya Allah dan atas kuasanya Allah. Ni kita tengok jadi baik tu. Jadi boleh pahala mana? Mata kita tengok di langit, mata kita tengok di di bukit, mata kita tengok di matahari, tengok di bulan, tengok di bintang. Kita tengok tu bukan kita wasa kata molek saja setengah orang tu tengok bulan. Allah moleknya bulan. Jangan duduk di molek saja. Tengok bintang malam-malam ke moleknya bintang ilat-ilat. Bukan, jangan duduk situ saja. Kita kena tengok patu hati kita ni gitu Baiklah gitu Nak kita kena ingat atau Allah Ta'ala wak ni. Nak hani orang panggil hatanya jadi amalan soleh juga. Faham tak? Allah Ta'ala ada. Kita ngaku kata Tuhan ada ni sebab ada makhluk ni. Dengan sebab ada makhluk ni. Kalau kita ngaji usuluddin ke, tanda kata dalil kata Tuhan ada sebab makhluk ni ada, sebab matahari ada, bukit ada, langit ada, bumi ada. Inilah tanda kata Tuhan ada. Sebab Tuhan buat. Kalau Tuhan tak ada, nascaya tak ada makhluk. Lagu tu. Lepas kita main ngaji tasawuf pula. Mata kita tengok di langit, tengok di bumi, tengok di matahari, bulan. Lepas hati kita tu mari ingat atau inilah dalil kata Tuhan ada. Inilah laktan kata Tuhan kuasa. Inilah laktan kata Tuhan tu satu. Tu. Tak. Kita nak mari ingat baik tu. Kalau fak kita semua tengok saja, lepas tu nampak molek gitu saja, tak ingat atau Tuhan hak buat benda ni, Tuhan hak buat langit, Tuhan hak buat matahari, Tuhan hak buat bulan, Tuhan hak buat bintang, Tuhan hak buat pohon kayu, Tuhan hak buat bukit. Kita tengok wasa kata molek saja, tak ingat kepada Allah, tak nampak kata Allah. Jadi tak jadi pahala. Hak jadi pahala ni ya kait dengan apa? Dengan kita tengok hak ni tu, kita ingat kepada Allah. Boleh ambil dalil kata ada Tuhan, kuasanya Tuhan, satunya Tuhan. Tak? Tu dia. Ya gini bapa. Amo nak banding ke? Kucing nak kucing ke burung ke binatang lah kecek mudah-mudah. Binatang ni ya ada mata tak? Ada. Pas dia nampak tak? Nampak. Binatang ya nampak. Nampak bukit, nampak langit. Nampak. Nah, tapi ia tak ada akal binatang ni. Adapun manusia ni, ia ada akal tu hawi. Sebab tu ia boleh mikir manusia ni. Binatang tak mikir. Ia tak ada akal. Kalau kita ni ada akal tapi kita tengok di makhluk hak Tuhan buat tak ingat kepada Allah, kita sama dengan binatang. Hak Tuhan sebut dalam Quran, ulaika kal an'am. Sama dengan binatang, balhum adal. Lebih pada binatang tu ada juga manusia hak pasal tu. Sebab tu lah kita semua nak pergi jalan mana-mana kita jalan niat atau kita nak pergi tengok makhluk tu supaya kita hak ni tu kena iman. Kita pergi patah, kita tengok air patah. Ingat atau air patah semua ni Tuhan jadikan. Kita pergi namtuk. Kita ingat atau semua ni Tuhan jadikan.
Kita tengok semua benda, ingat kepada Tuhan yang menjadikan semua ni. Kita boleh pahala. Nah, ni boleh pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh pahala. Sebab itulah, kalau kita tengok manusia pun, kita ingat atau manusia Tuhan menjadikan, boleh pahala juga. Faham tak? Tengok langit, tengok bomba, tengok langit, tengok bulan. Kena tubik luar rumah. Lepas tu kalau kita tengok manusia, tengok manusia, tengok anak kita hak baru lahir mari, Allah Ta'ala menjadikan anak kita, boleh pahala tu. Ni nak kata kita tengok di makhluk hak Tuhan, lepas tu kita ingat kepada Tuhan,นึกถึงความยิ่งใหญ่ของ Allah, kita boleh pahala situ. Jadi amalan soleh. Kita berkata amalan soleh ni semaya Quran saja, bukan tara tu. Kita guna mata kita tengok benda hak Tuhan jadi, pati ingat kepada Tuhan, panggil kata amalan soleh juga. Hak Tuhan suruh kita buat amal dengan mata kita. Sebab itulah orang-orang hak yang tak ada sifat basar, mana tu orang hak mata buta ke, tak ada lah nikmat hak ni. Dia nak cari pahala kok mata tu tak ada lah. Gitu. Tapi kalau kita kira, kalau kita duk guna mata tengok benda maksiat ni, orang buta tu selamat lagi. Sebab dosa kok mata tu tak ada. Satu kita boleh faham. Yang pertama apa? Tengok di langit, tengok di matahari, tengok di bulan, tengok di bintang dan lainnya, mana tu? Lain tu kita bubuh lah situ tu. Apa bukit ke, air patah ke, batu bombing ke, saya tak sebut lagi. Banyak lagi lah kalau nak sebut makhluk Tuhan ni banyak. Banyak, tak nak bilang lah. Jadi semua tu kita tengok di makhluk Tuhan supaya berdalih. Ambil dalil, ambil laktan kata atas adanya Allah Ta'ala dan atas keasaannya Allah dan kuasanya Allah. Kita ambil dalil kata ada Tuhan, dengan sebab ada makhluk ni, Tuhan tu satu ya, keasaan yang mana Tuhan saat ni tu satu ya. Tuhan tu satu. Kalau Tuhan dua, binasa lah. Tapi kita tengok makhluk ni, kita tengok dunia ni, tak binasa ke apa pun. Tak nak kata Tuhan tu satu dan atas kuasanya Tuhan. Kita tengok matahari, kita tengok bintang, tengok bulan. Kita ingat apa ni? Allah Ta'ala yang menjadikan. Allah Ta'ala yang menjadikan. Boleh pahala semua tu. Boleh pahala semua tu. Sebab tu kita semua jangan tengok saja, jangan tengok nampak kata molek sajalah. Kita tengok lepas tu nampak molek tu tak pelik. Tak ada masalah. Bukan kata tak boleh, tapi jangan kita duk tara tu. Faham tak? Kita kena pergi setengah lagi ke apa? Tengok makhluk. Lepas tu kita ingat kata Allah Ta'ala yang menjadikan semua ni. Lagu tu insya-Allah Ta'ala kita pergi mana-mana pun kita ingat lagu tu ni. Sebab tu kalau kita ngaji pak, kita boleh buat amal. Mata kita duk tengok makhluk, duk tengok bintang, duk tengok langit, duk tengok bukit gapo semua ke, kita ingat kepada Allah. Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala buat. Yang ni gone ni pun Tuhan buat semua. Kita tengok pak, kita ingat kepada Allah. Boleh pahala belaka kita tengok. Ni nak kata di antara apa pedah kok ya di akhirat. Pedah akhirat ni kita guna mata kita kok jalan ni disuruh. Disuruh dah. Kita bakal usaha laka. Tuhan suruh kita guna. Allahumma salli ala Muhammad. Satu. So, pagar apa lagi? Kita hak Tuhan suruh kita guna mata kita jadi akhirat ni. Yang pertama kita tengok di makhluk Tuhan, tengok langit, matahari, bulan, bintang tu, we ingat kepada Allah. We ingat kepada Allah. Lepas tu dan setengah daripada nyo segala peedahnya mata. Apa lagi peedah mata? Kok bahasa akhirat tu lah. Kita guna mata tengok benda ni, jadi boleh pahala lalu dah. Mana? Melihat akan Quran. Ni. Tengok Quran. Tengok huruf Quran. Tengok Quran, tengok huruf Quran. Ia sebut sini melihat akan Quran. Tengok Quran, tengok ayat Quran. Tengok Quran, boleh pahala dah.
Bukan baca ni. Ni tengok kalau baca tu hak tu masalah hak mulut. Masalah hak mulut. Baca Quran duk mulut. Tengok Quran duk mata. Payah royak sini. Di antara kita guna mata tu jadi ke akhirat, jadi boleh pahala mana? Kita tengok Quran. Tengok Quran sebab itulah. Pak kita semua ni kalau tak pandai baca Quran pun ambil Quran tengok pun tak apa dah. Sehuruf ke sehuruf, seayat ke seayat. Tengok seayat sehari, 2 ayat sehari, 3 ayat sehari boleh pahala dah. Ustaz, amo ni tak pandai baca Quran. Tapi amo ni duk buat amal sokmo. Buat amal apa? Buat amal duk tengok Quran. Duk tengok Quran. Kita gini berapa? Tiga semua. Kita nak usaha. 1 baca. Mula-mula sekali baca Quran. Yang 2 tengok Quran. Yang 3 dengar Quran. Nak molek lagi pada 3 ni, pehel ratik gapo hak Quran duk royak. Tu lebih lagi. Tanggung mula-mula kita ni dengar. Kalau dengar ni masalah lingo. Lingo nanti dia royak tagi. Tak siapa lagi lingo. Hak ni nak kacik mata. Kalau baca masalah mulut tak siapa lagi. Anggota mula-mula hak 7 ni dia duk royak mata. Mata kita guna biar dia boleh pahala, kita ambil Quran, buka, tengok. Walaupun tak baca. Baca tak ana, amo ni tengok saja pun boleh pahala dah ibu bapa adik akak. Ni tengok ni, nak ayat atas. Sebab tu kena beli Quran. Tak le rumah belalah baca tak ana pun. Buat buka tengok tak apa boleh pahala juga. Tapi orang hak baca Quran ni boleh pahala banyak lagi pada dengar orang tengok. Tapi nak ayat atas. Kalau misal tu kita baca banyak dah Quran wasal letih, wasal lengah dah tengok. Tengok sehuruf ke sehuruf. Ni tengok. Kalau kita ngaji agama kita boleh tahu lalu dah. Bukan saja baca Quran boleh pahala, tengok Quran pun boleh pahala juga. Aku nak buat apa? Amal hak ni tengok. Kalau kita tak ngaji tak tahu. Wasal tak pandai baca Quran. Quran dah tapi tak ana baca. Tak ambil tengok gapo dak. Rugi dak orang tu? Rugi. Tengok kalau kita ngaji pak tu hawi ilmu kepada kita pak kita tahu cara buat kebaikan. Sebab tu Nabi kata may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang hak tu hawi ilmu agama kepada dia orang tu Allah Taala apa? Allah Taala dan kebahagiaan. Yufaqihu fid din. Tu hawi kebahagiaan kepada orang hak faham agama. Nak faham agama dia kena ngaji. Apa kita semua duk ngaji ni yalah dah. Tengok. Kita boleh tahu dah. Tengok ayat Quran tu boleh pahala dah walaupun tak baca. Lagu tu. Kalau kita baca tu kau lagi lebih. Ya ada satu pesan orang. Mana weh? Contoh ni. Ya ingat Quran tapi ya baca Quran tu tak tengok di ayat Quran ada agak asal tu. Kita contoh misal tu malam maaf kita baca apa weh? Baca Yasin. Pas Yasin ni baca setengah orang tu ingat mulut Kalau tak ambil surat Yasin, tak buka Quran pun baca Yasin boleh. Tak tukar ayat, tak tukar huruf dak ingat. Lepas tu gini, walaupun kita ingat tara mana dah Yasin tu, baca mulut boleh lancar, tak lekat-lekat, tak tukar ayat, tak tukar huruf. Molek kita saat ni tu baca Yasin tengok di Quran juga. Tengok di huruf Yasin juga. Sebab pahala tu kok mata ya boleh. Faham tak? Tak usah duk tunjuk lah kata kita ingat Yasin. Tak usah duk tunjuk orang lah. Kita buat amal ibadat kerana Allah. Orang tu ya banyak kepak amal-amal dalam masjid dalam balasa amal-amal nak demo duk bagi Yasin ti imam misal tu imam duk bagi Yasin kok kapung bos apa dia ya tak saya mengingat dah Yasin. Tak saya tengok. Lepas tu depan pula tu. Orang lain pakai baju Yasin tengok surat laka ya sorang ya. Nak tunjuk apa nama tak tahulah. Tapi amanah ayat tu molek sekali tu kita baca Yasin tengok di surat, tengok di huruf Yasin juga, huruf Quran tu. Sebab pahala bahagian mata ya boleh.
Kalau kita baca Yasin, hak kita ingat tu, ya boleh pahala kat mulut ya. Faham tak? Nah, sebab itulah tuk kita. Nah, tuk kita ni ke. Tuk kita kat ponok ni ke. Ya ingat dah mengia tok guru, babo, nah. Warak lagi lah. Ya ingat Yasin dah, tapi ya baca Yasin tu tengok lagi di Quran. Ya buka lagi surah Yasin. Tengok apa? Bahagian mata, pahala kat mata, apa nak tinggal. Fak kita kalau duk main biasa tu kena baiki dah. Kau apa kita nak guna mata kita tengok Yasin bila lagi? Kau kita baca Yasin malam mak tu lah. Faham tak? Tak. Dah. Kita baca Yasin. Baca tu boleh pahala kat mulut. Mata tengok di surah Yasin tu. Tengok di ayat Quran tu, boleh pahala pula situ. Boleh pahala kat mata tu. Tengok kita duk ngaji ni malam ni. Mata kita tengok di Quran tu boleh pahala dah. Sebab tu rumah siapa tak ada Quran, dia beli. Dia beli. Kalau ada dah, ambil buku atik belalah malah baca pun ambil buku tengok boleh pahala dah. Ya Allah. Di antara benar kita tengok boleh pahala Quran dan Kaabah. Tu di antara. Kita tengok muka mabah kita dengan senyum pun nah boleh pahala juga. Tapi nak ayat sini hak cara lah kitab penawaran bagi hati ni, mula-mula sekali kita tengok Quran. Tengok Quran hati kita tu happy bersih. Siapa-siapa dalam ramai-ramai ni ke tak ana baca Quran, malah baca Quran, we suka tengok Quran tak apa dah. Nah, tengok Quran ibu bapa adik akak semua. Ni boleh pahala ni. Boleh pahala. Nah. Allahu Rabbi ya Karim. So lagi surah Fatihah. Misal malam maaf ke kita nak baca Yasin ke surah Fatihah setengah hari pun tak ingat gak surah Fatihah. Boleh surah Fatihah walaupun kita nak baca semua ingat mulut baca lah mai ke apa. Tapi kita baca Yasin malam maaf ke kita baca surah Fatihah dulu. Tengoklah ayat Quran kata surah Fatihah boleh pahala juga. Kecek mudah-mudah tengok di Quran boleh pahala. Tengok ayat Quran tu boleh pahala. Jadi kita boleh faham malam ni dua. Banyak lagi tapi amal nak ambil kesimpulan dulu. Pertama, Allah Ta'ala buat mata bidi kita. Dan Tuhan suruh kita guna mata ni dua jalan. Satu kok peedah ke dunia, yang dua peedah ke akhirat. Pas ya ayat sini peedah ke akhirat dulu. Pertama kita tengok bulan, kita tengok bintang, kita tengok matahari, kita tengok langit bumi. Nah, kita buat dalil kata ada makhluk ni lah ada Allah. Ada makhluk ni lah Tuhan tu satu. Ada makhluk ni lah Tuhan saat ni tu kuasa. We ingat kepada Allah. Kita tengok makhluk tapi hati kita ingat kepada Allah. Yang dua pula tengok Quran. Tengok Quran. Mata kita tengok Quran boleh pahala. Tengok pak boleh pahala. Allahumma salli ala Muhammad. Tu dia. InsyaAllah kita bakal usaha laka. Nah, kalau misal tu letih penat baca Quran ni, kita pun rehat, lepas tu ambil Quran tengok. Ambil Quran tengok, boleh pahala dah. Habis itu. Nah, lepas tu lepas ada Quran ni gapo lagi? Melihat akan jalan ke masjid, kepada tempat menuntut ilmu. Hak ni kita nanti hurai semula pula. Kita nanti hurai semula pula hak ni insya-Allah taala. Habis itu tanah molek dan melihat akan jalan kepada masjid tanah situ. Kik situ sambung mula pula. Jadi kita ambil kesimpulan 7 anggota semua. Anggota hak zahir. Nah, mata, telinga, mulut, kemaluan, farak, zakat, paid. Nah, lepas tu perut, lepas tu tangan, lepas tu kaki. 7 anggota ni kita kena bersih. 7 anggota ni Tuhan tanya di hari akhirat. 7 anggota ni akan jadi saksi lawan kita di hari akhirat. Lepas tu kita kena jaga 7 anggota ni jangan guna ke haram. Jangan guna kok jalan hak maksiat. Kita kena guna 7 anggota ni kok jalan hak Tuhan suruh. Lepas tu 7 anggota ni
Kita duk ngaji mula-mula hak mata dulu. Hak mata, pas hak mata pun tak habis lagi huraian dia. Pas ya mata tu hewat diri kita. Pas tu hewi guna dua. Satu ada faedah mata ni ke akhirat dan faedah ke dunia. Lagu mana faedah ke akhirat? Hak kita ngaji malam ni satu tengok di makhluk tu matahari bulan, lepas tu ingat kepada Allah. Yang dua tengok Quran. Jadi pahala. Jadi ke akhirat. Nah, lepas tu gapo lagi faedah ke akhirat nanti kita sambung mula pula. Lepas tu gapo faedah ke dunia, lepas tu lagu mana mata, cara bekno hak tak boleh tengok. Gapo ratik hak hari kita guna mata tengok tu. Hak tu kita nanti sambung semula. InsyaAllah ta'ala. Nah, masa doa Allah ta'ala minta Allah ta'ala bagi ilmu yang barakat kepada kita dan buat kita semua pun pakat usahalah ajak sang-sang kita pakat main ngaji juga insya-Allah taala. Malam-malam insya-Allah. Pagi-pagi malam-malam insya-Allah habis itu. Kalau ada salah dan silap kat mana saya minta maaf juga. InsyaAllah kita bakal tidur di awal. Lepas tu subuh esok kita bangun. Pukul 9 kita akan ngaji pula pagi esok insyaAllah. Malam ni sekarang dulu. Kalau ada salah dan silap ke mana saya minta maaf juga. Akhir sekalinya dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syarri dunya. Rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah.